A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Daripada Abu Amru Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak akan menanyakannya kepada seorang pun tentangnya setelahmu. Maka baginda menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah, lalu beristiqamahlah. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas memberikan pelajaran. Hadis di atas ialah ucapan singkat namun syarat maknanya yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di atas selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, seperti surah Fussilat ayat yang ke-30. Istiqamah adalah berpegang teguh kepada jalan Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, pengakuan iman tidak cukup selama tidak menunjukkan amalan berdasarkan keimanannya. Terjemahkanlah keimanan itu ke dalam perbuatan dan hasilkanlah buah daripada manisnya keimanan itu. Istiqamah merupakan darjat yang paling tinggi yang menunjukkan kesempurnaan iman dan cita-cita yang tinggi. Mari ada orang tanya, bagaimana nak istiqamah? Istiqamah dalam berbuat baik contohnya. Ada orang tanya, bagus, very good question. Dia pasal tidak jadi istiqamah, meta ya buat. Lepas tu duduklah tinggal. Ini tidak istiqamah. Jadi antara beberapa perkara yang boleh dilakukan untuk istiqamah dari setiap pekerjaan kita ialah antaranya yang pertama, buat secara berjemaah. Tidak buat sorang. Buat sorang mula jadi hangat-hangat tahi ayam. Kalau kita buat sorang ni, dia semangat semata. Sekejap je semangat. Lepas tu dia jadi hilang semangat. Kan kena buat secara beristiqamah. Sebab Nabi sendiri pun saya buat Islam, Allah tidak buat Nabi keseorangan saya buat Islam. Nabi Muhammad. Nabi-nabi dahulu ada seorang-seorang, dia seorang, tak ada umat ada. Nabi apa dah nama Nabi diceritakan dalam sirah. Nabi ni dia tidak ada umat. Nabi Daniel ke Nabi apa tak ingat. Apa nama Nabi? Ada Nabi yang tidak ada umat, tak ada, dia seorang. Berdakwah tak ada orang ikut dia. Tapi kita umat Nabi Muhammad, Allah Taala bagi kita contoh. Nabi sendiri hari dia isytiharkan dia memeluk Islam ataupun tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Sayyidina Abu Bakar terus support. Kalau Umar yang kata aku percaya bulat-bulat, tidak ada penafian. Kalau Umar, kalau Rasul, kalau Muhammad yang kata, Abu Bakar kata, tidak ada penafian. Percaya bulat-bulat lalu. Dan Allah Ta'ala hadirkan Siti Khadijah, Allah Ta'ala hadirkan sahabat-sahabat untuk bersama-sama dengan Nabi ni. Allah Ta'ala hadirkan hulu balang, orang backing, orang kaya, orang tersohor, Umar untuk duduk dengan Rasulullah. Allah Ta'ala buat supaya Islam tu jadi kuat. Kita nak istiqamah dalam satu perkara, kita kena berjemaah. Sebab tahajud ke? Mereka awal nak bangun tahajud, payahnya. Nak buat berjemaah, bangun, kejut. Pakat dengan isteri masing-masing, suami masing-masing. Kita bangun tahajud start malam ni. Jadi dia kejut kita kejut dia. Bangun. Lama-lama nanti dia akan jadi istiqamah. Kita bangun sore pun dia okey. Yang kedua, untuk istiqamah ni dia kena ada support group, positive circle. Positive circle ataupun support group. Istiqamah dalam buat sesuatu pekerjaan. Contohnya istiqamah nak ngayuh bersihkah setiap hari Sabtu. Dia kena ada support group ni. Kita seorang semangat lah. Meta tak asing ngayuh dah 3 kali kayu tak asing. Ada tak bersihkah juga bersihkah tu. Tapi bila kita ada support group, ada kumpulan ya. Malah sikit pun guru telefon. Mari. Jadi. Tak, dia kena ada support group. Support group insya-Allah. Okey. Yang ketiga, istiqamah. Istiqamah ni dia kena nampak rewards, nampak hadiah. Apa dia ganjarannya kita akan dapat. Kena nampak benda ni. Jadi sebab tu kita kena belajar. Sebab apa? Sebab pahala ganjaran dalam Islam ni dia tak nampak di mata. Jadi bila kita belajar, kita mendalami ilmu Allah, kita akan diberikan petunjuk. Maksudnya buat gini dapat benda ni, buat gini dapat benda ni. Ganjaran dunia ni sendiri, Allah Ta'ala beri kepada orang-orang yang dia pilih. Dan orang-orang tertentu dapat merasai. Termasuklah nikmat ketenangan, nikmat kesenangan, nikmat hati yang tenang, nikmat kesihatan dan sebagainya ni. Allah Ta'ala bagi. Jadi orang-orang yang buat, contohnya buat solat tahajud ni, secara istiqamah, mereka sendiri akan dapat rasa ganjaran ni.
ganjaran ni. Tak. Nikmatnya. Jadi kalau kita tak tahu ganjaran-ganjaran ni, kita akan jadi payah nak istiqamah. Tapi kalau kita dah dapat kita tahu ganjaran ni melalui ilmunya kita dalami, insya-Allah kita akan jadi rasa nak istiqamah buat. Contoh. Dulu saya tak tahu bahawasanya ada ganjaran pahala yang dijanjikan Allah Taala, iaitu sembahyang sunat Isyraq ni. Nabi sebut dalam hadis dia sembahyang sunat Isyraq. Pahalanya sama seperti menunaikan haji dan umrah yang sebenarnya 3 kali. Kita pun terfikir, Allahu Akbar, kita pergi haji payah kandar buat haji ni. Darah habis kaki saya kandar. Mujur tak demam, kena infection. Buat umrah, walaupun dia mudah sikit pada haji, setiap kali umrah mesti berdarah kaki saya. Mesti berdarah. Yang ni berbelah-belah berpuluh-puluh tepek. Habis. Sebab dia jalan banyak. Melecek habis kaki. Raimi lagi dah. Umrah lagi. Jadi, bila banyak berjalan, berdarah. Jadi kita tahu susahnya umrah ni. Lepas tu masa tawaf. Tawaf okey lagi, dia dekat. Tawaf dekat. Sa'i. Allah jauh. Jauh sa'i. Bila tu kita tak pakai selipar, tak pakai apa-apa dah. Pijak simin, mozaik yang sejuk tu. Sakit habis. Sengah habis. Tulang-tulang kita ni. Pegang tukar sebelah. Sa'i. Pergi balik. Allah nak habis tu letih ni. Orang lain yang cukup anggota ni tak apalah berlari-lari dan sebagainya. Kita, setiap langkah kita tu, subhanallah letih. Jadi bila kita jumpa hadis Nabi yang menyebut siapa yang menunaikan solat sunat Isyraq. Dia ada lagi sebelum tu. Disebutkan bahawasanya siapa yang menunaikan solat subuh berjemaah. Kemudian dia duduk menyebut nama Allah sehingga terbit matahari. Kemudian dia solat sunat 2 rakaat. Allah Ta'ala akan bagi dia pahala seperti menunaikan haji dan umrah. Yang sebenarnya. Kita pun dengung. Kalau boleh pahala haji dan umrah yang sebenar ni, haji mabrur ni, aku lain pahala ni, orang-orang gini ni. Maka kita tahu ganjaran. Ganjaran kita tahu. Dia jadi istiqamah sembahyang sunat Isyraq. Jadi kita buat istiqamah pasti kita nampak. Kita nampak ganjaran tu dan kita tahu. Ni lah. Jadi 3 perkara ni lah yang menjadikan kita akan istiqamah dalam kerja yang kita nak buat. Masalah kita tak nampak. Kaya basikal tak nampak gapo dia ganjaran dia. Tu yang jadi tidak istiqamah. Terus kita nampak. Ganjarannya bila kaya basikal, kolesterol kita akan turun. LDL kita akan jadi comel, HDL kita akan jadi comel. Kita istiqamah ngayu. Tapi kalau kita tak nampak ganjaran dia. Contoh tak nampak ganjaran dia. Kaya basikal, tak ada ganjaran. Kau meningkat kolesterol. Semenjak mengayuh ni, berat badan semakin bertambah. Tu pergi kayuh ke lain tu lagu tu. Bila lagu tu, adakah kita akan istiqamah mengayuh? Tak dah. Jadi kita kena tahu ganjaran-ganjaran. Lepas tu kita belajar menuntut ilmu. Baru kita buat satu amalan tu kan jadi istiqamah insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Wa tawassaw bil haqqi. Alhamdulillah.